yang telah ada dekat webinar kita sekarang ni kat Google Meet ada 19 penceramah satu. Okey. Mungkin ada sedikit kerana kita menggunakan personal bukan akaun Delima. Jadi saya rasa mungkin kawan kita tu terpaksa tukar dia punya ID dulu kepada ID yang official kepada ID personal. Tapi so far saya rasa tak ada masalah, semua dapat masuk. Jadi sebelum saya mula, saya nak tanya, nak confirm lagi ya. Suara saya boleh didengari oleh semua peserta untuk sesi webinar pada pagi ini? Siapa-siapa boleh respons sebelum kita mulakan? Boleh Encik Nazah, boleh. Ya, okey, terima kasih. Okay, jadi kita mulakan ya. Ada lagi masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Encik Zul Azri, Ketua Unit Fizik Kolej Matrikulasi Labuan, pensyarah syarah kanan, rakan-rakan pensyarah yang dikasihi sekalian, bersyukur kita ke Hadrat Ilahi diseteru dengan inayah dan kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama dalam sesi webinar yang indah pada pagi ini, dan kita mengharapkan because kita dalam keadaan atas talian kita pada insya-Allah pada hari ini akan terus stabil, tidak terputus-putus. Dan seterusnya, marilah kita mengikhlaskan kehadiran kita dalam majlis ilmu pada pagi ini demi kecemerlangan pendidikan, meningkatkan tahap profesionalisme, pengetahuan dan seterusnya memastikan kualiti kerja kita sentiasa ke arah kebaikan dan kecemerlangan berterusan. Tahniah kepada tuan-puan yang sanggup berkorban untuk berada di sesi webinar pada hari Sabtu ini. Seperti yang ketahui, mulai pada minggu ni jadual kita berlaku perubahan, agak orang kata masa tu agak satu hari tu pagi, petang, malam pun ada. Dan hari ini sekali lagi lebih kurang 2 jam kita akan bersama-sama dengan sesi webinar pada pagi ini. Jadi kita harap sesi pada pagi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Jadi sesungguhnya menuntut ilmu itu tiada had dan batasnya, apalagi zaman sekarang ini semuanya di hujung jari. Jadi kalau dulu kita terpaksa berkumpul di hotel, di dewan, 1 hari, 2 hari. Jadi sekarang ni semuanya tu kita laksanakan dalam atas talian, normal baru. Jadi semoga usaha kita semua diberkati Allah, insya-Allah. Bagi pihak majlis juga, saya mengalu-alukan kedatangan penceramah ke Bengkel Peningkatan Profesionalisme Pensyarah Unit Fizik Fasa 1 tahun 2021 pada hari ini, iaitu Encik Muhammad Zamir bin Muhyiddin dari Center of Astrophysics and Radiation Institute of Science, Universiti Teknologi Mara, Shah Alam Selangor, yang merupakan seorang penyelidik kedoktoran. Jadi saya baca sedikit secara ni latar belakang Encik Zamir, member at Institute Fizik Malaysia, penyelidik Institute of Science, RA di Universiti Teknologi Mara, former teaching assistant at UiTN, former research assistant at Universiti Teknologi Malaysia. Sekarang ni sedang menyiapkan hampir habis PhD di Universiti Teknologi Mara, merupakan pelajar Master of Science Fizik daripada UiTM, Diploma Computer Science and Mathematics di UiTM, dan untuk Bachelor of Science in Physics at Universiti Teknologi Mara. Jadi kalau kita tengok latar belakang penceramah kita pada pagi ini memang orang yang saya rasa memang tidak salah lah, memang tepat dengan kita sebagai warga ataupun pensyarah di unit fizik Kolej Matrikulasi Labuan. Kita hari ini didatangkan oleh penceramah
yang mana saya tak nak kita tunggu nanti apa yang akan dikongsi oleh penceramah kita pada pagi ini, dan itu kita tengok dari segi latar belakang akademik. Dan seperti saya rasa tuan-puan pun ketahui, penceramah kita pada pagi ini pun adalah orang yang insan yang hebat, okay? Pada zaman sekarang ini di media-media sosial, tetapi kehebatan dia tu, contohnya kalau kita tengok follower dia tu boleh ingat kalau kat TikTok mencecah 100,000 saya ingat. Kalau artis saya rasa mungkin perkara biasa, kalau artis K-pop dan sebagainya contohnya, tapi ini adalah individu yang bercerita mengenai fizik. Jadi bagi saya satu fenomena baru, orang bercerita mengenai fizik, ada follower yang memang orang kata sentiasa menunggu, okay, apa maklumat, apa cerita. Jadi bukan isunya oleh kerana dia artis yang orang kata yang bintang filem dan sebagainya, maka follower dia ramai. Sekarang ni saya rasa dengan fenomena, kalau kita tengok yang dicetuskan oleh Encik Zamir ni, saya rasa satu perkembangan yang baru. Dan bayangkanlah kita sebagai pensyarah, satu masa nanti pun boleh seperti Encik Zamir boleh kata beraksi di atas talian dengan ramai follower, tapi bercerita mengenai ilmu, mengenai fizik, bidang fizik bidang kita. Jadi at least kalau tidak di peringkat orang kata satu Malaysia ataupun peringkat global, at least di peringkat di kalangan pelajar kita ada follower-follower yang setia sentiasa menunggu ilmu yang kita akan bincang ataupun kita nak jelaskan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke atas Encik Zamir setuju untuk memenuhi undangan pihak Matrikulasi Labuan. Jadi kita sembunyikan dulu sebelum ni. Encik Zamir sudah ada di atas talian. Sekali lagi saya rasa Encik Zamir akan buka kamera dia so kita boleh tengoklah secara live. Okey, jadi Encik Zamir pun saya rasa boleh tengok nama-nama ataupun wajah-wajah pensyarah Matrikulasi Labuan seperti yang terpapar di Google Meet sekarang ini. Right. Okey, jadi hadirin yang saya muliakan, bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama dulu kita mulakan majlis kita dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih. Untuk pengetahuan hadirin peserta webinar pada pagi ini, program kita hari ini kita akan bagikan kepada 2 slot. Slot pertama sekejap lagi saya akan bagi terus kepada Encik Zamir, penceramah kita, kongsi kita pada pagi ini, dan aktiviti ini akan berlangsung sehingga mungkin sekitar jam 12 dan seterusnya kita akan ada sesi Q&A. Okay, dan majlis kita pada pagi ini dijangka akan habis sebelum jam 12.30 hari. Tuan-tuan yang dihormati, tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Encik Zamir untuk mengendalikan sesi taklimat ataupun perkongsian. Dipersilakan. Encik Zamir, saya serahkan. Okey, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Encik Nazaruddin kerana sudi menjemput saya. Dia dah jemput saya sejak minggu lepas tapi saya tak dapat nak memenuhi jemputan sebab saya kena pergi ke hospital untuk tujuan penyelidikan. Okey, saya sekarang tengah siapkan saya punya PhD dalam bidang radiation oncology. Jadi kurang macam bidang berkaitan dengan teknik ataupun sistem untuk pengurusan untuk membunuh kanser lah, lebih kurang macam itulah. Okey, saya dipahamkan bahawa tujuan saya dalam webinar ni adalah untuk memberikan pengenalan sedikit tentang fizik zarah. Okey, jadi saya akan perkenalkanlah saya pun sebab fizik zarah ni adalah satu bidang yang sangat meluas dan dia ada disiplin-disiplin dia. So basically dia memang agak berat lah sebab even masa saya degree dulu pun
kita belajar juga fizik zarah tapi kita tak begitu mendalam lah. Saya tak tahu silibus tempat lain macam mana, tapi dekat UiTM ya kita ada memperkenalkanlah serba sedikit tentang konsep fizik zarah ni macam mana, tapi tak begitu mendalam lah. Dan yang kita tahu bila belajar fizik ni dia kena tahu sekali matematik, kena tahu matematik, kena tahu fizik. So bila kita mengajar kepada budak-budak undergrad, even budak-budak sekolah menengah pun, bila kita mengajar subjek sains macam kimia, biologi, fizik, especially fizik, kita akan ajar mereka matematik sekali. Okay, kita belajar teori je lah. Tapi untuk sesi kali ni macam yang dicadangkan oleh Encik Nazaruddin, kita buat santai je lah. So saya akan brief tentang fizik zarah ni secara teori je lah. Secara teori, konsep-konsep dia macam mana. Saya akan perkenalkan konsep dia macam mana. So saya takkan sentuh lah daripada sudut matematiknya. Tapi sebab saya difahamkan subjek partikel fizik ni akan dimasukkan dalam silibus matrikulasi. Jadi saya menjangkakan tuan-puan mungkin kena buat revision lah ataupun study sikit tentang dia punya konsep matematik dia macam mana. Kita nak kasih faham ke student, bukan setakat teori je lah, tapi kita akan kasih faham ke student konsep matematik dia sekali. So basically cara saya untuk kasih minat budak-budak kepada fizik ni, budak-budak ni dia tak suka fizik sebab lebih kepada matematik. Sebab matematik ni sebenarnya matematik ni boleh dipupuk minat dia, tapi sebab kita selalu dimomokkan oleh masyarakat bahawa matematik ni susah kan. Lebih-lebih lagi kalau dengar subjek matematik tambahan masa sekolah dulu kan. So bila dengar matematik susah ni, dia punya perkembangan untuk memahami fizik tu jadi macam agak terbantuk lah, orang jadi susah nak minat. So kalau cara saya akan bagi minat ke student dulu tentang konsep-konsep fizik. Kita terangkan teori dia dulu, konsep dia macam mana, kasih minat dia pada fizik. So matematik tu kita biarkan dulu kemudian kan. So bila dia orang dah faham okey konsep dia macam mana, teori ni macam mana, so baru kita explain okey dia punya konsep fizik dia, konsep matematik dia macam mana. So untuk sesi kali ni saya akan gunakan slide. Tapi slide saya cuma gambar je lah, sebenarnya saya nak bagi faham je. Kalau saya cakap takut tak boleh nak gambarkan macam mana kan. Okay. So basically munculnya disiplin fizik zarah ni bermula daripada persoalan. Satu persoalan. Sekejap saya tunjuk dulu saya punya slide. Nampak ke saya punya slide? Okey, nampak Cik Tameh. Teruskan. Okay. Saya minta maaf kalau ada dengar suara kat luar tu lori sampah tengah ambil sampah. Okey. Okey, fizik zarah ni dia munculnya disiplin fizik zarah ni bermula pada persoalan apakah benda yang paling kecil dekat dalam alam semesta ni. So persoalan ni, lepas tu persoalan lain adalah apakah building block of reality. Maksudnya reality kita ni terbina daripada apa kan. So itu adalah persoalan yang utamalah kenapa munculnya disiplin tentang fizik zarah ni, dan persoalan ni pun telah lama dibincangkan sejak zaman purba lagi. Ilmuwan Yunani dulu pun dia bertanya objek-objek kat sekeliling kita ni diperbuat daripada apa. Kalau kita potong kecil-kecil, contohnya kita ada cawan kan, lepas tu kita belah cawan tu, belah sampai jadi kecil, sampai bila dia punya cawan tu dapat dibelah. Maksudnya adakah sampai satu tahap
cawan tu tidak akan dapat dibelah lagi. Itu dia punya persoalan, maksudnya curiosity ataupun persoalan yang bermain di minda ilmuwan-ilmuwan dulu berkenaan apakah benda yang paling kecil di dunia ini yang menjadi asas kepada binaan setiap objek dekat di sekeliling kita. So, masa zaman dulu, ilmuwan Yunani purba mereka mengusulkan 4 unsur yang menjadi asas kepada ciptaan objek dekat sekeliling kita, iaitu yang terdiri daripada air, tanah, angin dan api. So, udara dan api lah. So, dulu ilmuwan Yunani beranggapan bahawa setiap objek dekat dekat sekeliling kita ni terdiri daripada 4 unsur ni lah, 4 unsur utama ni. So ada yang terdiri daripada api, ada objek ni dia terdiri, dia punya building block dia adalah tanah, ada objek ni dia punya building block dia adalah air, ada yang udara. So itu adalah apa yang dipahami oleh ilmuwan terdahulu lah. Mereka tak fikir, ada juga ilmuwan dulu yang menyatakan setiap objek kat sekeliling kita ni terdiri daripada atom. Okey, masa tu, tapi idea tu tidak begitu popular dan tidak mendapat tempat dalam kalangan ilmuwan dulu. Jadi idea 4 unsur ni yang dipanggil sebagai classical elements adalah idea yang orang kata terkehadapan lah pada masa itu, yang dipegang pada masa itu selama 2000 tahun, okey. Sehinggalah sekitar tahun kurun ke-18 kurun ke-19 macam tu. So inilah idea utama dia, dan kalau kita nampak setiap interaksi antara objek, contohnya macam basah, kering, kita boleh nampak interaksi antara api dengan tanah menghasilkan fenomena kekeringan. Maksudnya kalau sesuatu yang kering, berlakunya interaksi antara api dengan tanah. Okey, suasana yang sejuk atau fenomena kesejukan berlaku kerana adanya interaksi antara tanah dengan air. So interaksi antara air dengan udara akan menghasilkan fenomena basah, dan panas berlaku disebabkan oleh interaksi antara udara dengan api. So itu adalah konsep pada zaman dulu. Mereka orang ilmuwan dulu dia ada yang eksperimental, maksudnya mereka mendatangkan teori ataupun membentuk knowledge berdasarkan eksperimen, maksudnya mereka melakukan uji kaji, melakukan observation. Tapi ada juga yang jenis mereka melakukan melalui intuition. Mereka berfikir secara rasional, okey, kenapa berlaku macam ni, walaupun mereka tidak melakukan eksperimen, mereka mendatangkan benda tu melalui diorang punya intuition, melalui diorang punya rasional. So idea ni memang dipegang sangat-sangat lama sehingga meresap ke dalam disiplin-disiplin lain seperti chemistry, dalam perubatan pun. Kalau kita tengok masa zaman Yunani dulu, mereka menyatakan kalau kita sakit, berlakunya ketidakseimbangan dalam konsep 4 classical element ni lah. Okey, itu dulu. Okey, lepas tu bila sekitar kurun ke-18, seorang ilmuwan bernama Democritus, dia melakukan observation dan mendapati bahawa setiap objek di sekeliling kita ni dia diperbuat daripada unsur-unsur tertentu. Dia bukan unsur api, bukan unsur air, bukan unsur tanah, bukan unsur udara. So unsur-unsur itu adalah apa yang kita tahu dalam periodic table. Okey, dalam periodic table kita boleh tengok ada pelbagai unsur. Okey, contohnya kalau air dia terdiri daripada unsur oksigen dan hidrogen. So ada setengah bahan dia terdiri daripada iron, ada campuran, kalau macam garam pun dia ada campuran 2 unsur, iaitu saya tak ingat garam apa benda. Tapi ialah setiap objek kat sekeliling kita ni dia terdiri daripada unsur-unsur yang terkandung dalam periodic table, dan unsur itu bukanlah seperti yang ilmuwan dulu sangka, iaitu unsur api ke, unsur udara ke, unsur tanah ke, unsur air ke kan. Tapi setiap objek sekeliling kita terdiri daripada unsur-unsur yang terkandung dalam periodic table. So pada masa ini saintis pun masih tidak begitu mengambil serius tentang kajian
ataupun penemuan yang dimulakan oleh Democritus. Lagipun Democritus pada masa itu dia bukan seorang saintis, dia tak ada pendidikan formal, so idea dia tidak diambil serius lah, sehingga kan observation, eksperimen dilakukan untuk membuktikan apa yang telah disebut oleh Democritus, dan mereka menemui pelbagai unsur-unsur seperti karbon, unsur-unsur ringan kan, hidrogen, helium, nitrogen, fluoride dan sebagainya, sehingga ke hari ini kita jumpa pelbagai jenis unsur, lebih pada 100 unsur ya. Okey, daripada sini kita boleh faham bahawa setiap objek dekat sekeliling kita ni terdiri pada unsur-unsur tertentu. Okey, unsur ni dia terdiri pada molekul lah, orang kata di setiap objek kita unit paling kecil dia adalah molekul. Okey, ni adalah molekul. Molekul adalah gabungan unsur-unsur. Okay, contoh ni adalah molekul air yang iaitu gabungan oksigen dan hidrogen lah. Kita tengok kat sini air ada 2 hidrogen dan 1 oksigen lah membentuk air. Okay, ni satu unit ni dipanggil sebagai molekul. So setiap meter dekat sekeliling kita ni terdiri daripada unit paling kecil dia adalah molekul. Lepas tu kita dapat tahu bahawa molekul ni bukanlah objek paling kecil di dunia, dan kalau kita kecilkan lagi kita akan temui atom. So basically ni pun molekul, tapi dilihat daripada perspektif atom. So kita dapat lihat yang ini hidrogen, ni pun hidrogen dan oksigen. So kita dapati dalam atom ni dia ada nukleus ni, dipanggil nukleus. Ni nukleus, dalam nukleus ni ada proton dengan neutron, lepas tu dekat luar ni kita ada elektron. Okey, sebenarnya untuk pengetahuan tuan-puan, gambar rajah ni adalah gambar rajah untuk memudahkan kita lebih faham konsep konsep atom lah, structure of atom, struktur atom. Tapi sebenarnya gambaran atom yang sebenar adalah elektron dia tak macam ni. Okey, dia adalah bentuk cloud. Maksudnya kita tak akan nampak lah elektron ni dia ada orbit macam ni, elektron ada orbit macam ni. Maksudnya it is not exactly like this. Tapi gambaran yang kita diberikan gambaran macam ni supaya kita dapat faham lah konsep atom tu macam mana kan. So kalau ikut gambar yang sebenar, elektron ni kita tak berapa nak nampak lah, sebab dia dia dalam bentuk cloud. Okay, maksudnya macam bentuk noise lah, dia macam kalau TV kita rosak tu macam ada zzz, macam tu kan. Okay, basically dia macam tu lah, elektron ni dia mengelilingi nukleus, bentuk dia lebih kurang macam tu. So masa tu bila saintis dapat pertama sekali mereka jumpa elektron, lepas tu mereka jumpa proton, lepas tu mereka jumpa neutron. So bila dah jumpa semua tu, barulah mereka akui bahawa ya, ada objek paling kecil di dunia adalah atom ni, zarah-zarah ni. Okey, itulah apa yang dipahami oleh saintis pada masa itu. Setelah mereka melakukan kajian, mereka melakukan eksperimen, mereka jumpa benda ni semua, lepas tu mereka bentukkan satu model yang ni kita kenali sebagai Bohr model lah. Okey, Bohr model adalah model mana atom ni dia macam ni bentuk dia. Okey, dia kena ada elektron, dia kena ada proton, dia ada neutron. Okey, lepas tu setiap unsur yang saya sebutkan tadi dalam periodic table ni, kita dapati oksigen ni dia ada struktur dia sendiri. Okey, nitrogen ada struktur dia sendiri, karbon ada struktur dia sendiri. Okay, kalau macam oksigen dia kena ada 8 elektron. Betul, 8, 2, 4, 6, 8. Dia ada 10. 8 ni dia punya balance. Okey, kat luar tu. Okey. So setiap unsur dia mempunyai electron configuration dia tersendiri, tapi basically saintis faham atom ni adalah basic building block of the universe. Maksudnya setiap objek sekeliling kita terdiri daripada atom. So itulah apa yang kita faham sehinggalah bila saintis melakukan kajian dan mereka mendapati bahawa dalam elektron ni dia ada objek yang lebih kecil lagi. Okey. Kejap ya, saya tunjuk gambar.
Okey, ni saya nak tunjuk kat sini lah, senang. Okey, kita dulu menyangka bahawa dalam atom ni paling kecil. Maksudnya bukan atom paling kecil, maksudnya elektron, neutron dengan proton adalah objek yang paling kecil sekali yang kita tahu. Okey, masa itulah kita tahu, tapi rupanya bila kita lakukan eksperimen, kita dapati ada lagi zarah yang lebih kecil yang dipanggil sebagai subatomic particle, yang dipanggil dia ada banyaklah kat sini, dia dipanggil sebagai standard model yang saya akan jelaskan kemudian. Okey, dalam standard model ni kita tengok ada banyak subatomic particle ataupun dipanggil sebagai elementary particle. Dalam elementary particle ni kita tengok neutron ni dia bukan zarah yang paling kecil, tapi ada lagi zarah yang lebih kecil iaitu yang terdiri daripada quark. Okey, neutron ni terdiri daripada 2 quark bawah dan 1 quark atas. Okey. So saya akan explain pasal gluon ni semua. Okey, saya cuma nak beritahulah yang bahawa neutron dengan proton. Okey, kalau neutron dia ada down quark dia ada 2, up quark dia ada 1. Okey, kalau proton pula dia terbalik. Up quark dia ada 2, down quark dia ada 1. Okey. So basically dalam struktur atom ni zarah yang paling kecil adalah elektron dan quark. Okey, maksudnya proton dan neutron ni dia bukan paling kecil. Tapi ada lagi yang lebih kecil iaitu quark. Dan quark ni dia dikelaskan ataupun diklasifikasikan sama dengan elektron. So elektron ni buat masa ini kita tak jumpa lagi dalam elektron tu ada apa. So basically elektron ni yang paling kecil lah. So elektron dia diklasifikasikan sama dengan quark yang berada dalam proton dan neutron. So that is, so basically the central study of the particle physics adalah kita study benda yang kecil ni iaitu elektron, lepas tu quark dan benda-benda kecil lain. Okey, kenapa kita ada standard model ni? Okey, standard model ni dia dibangunkan dengan bertujuan untuk menyatukan semua. Basically kan, kalau kita tengok standard model ni dengan standard model ni sahaja kita dah boleh faham mekanisme, fenomena, setiap kejadian dan setiap ciptaan yang berlaku di sekeliling kita. Okey, fenomena sekian-sekian, contohnya fenomena peti, okey, fenomena nuklear ataupun fenomena X-ray misalnya. Benda tu semua setiap fenomena yang ada dekat sekeliling kita, macam mana kita boleh melihat. Okey, macam mana matahari boleh terbakar. Okey, macam mana X-ray boleh berlaku, macam mana kilat boleh berlaku, macam mana daya boleh berlaku, macam mana EM ataupun communication boleh berlaku. Semuanya fenomena yang ada dekat sekeliling kita, fenomena fizikal dekat sekeliling kita dapat dijelaskan secara fundamental, secara asas dengan melihat standard model. So basically model ni sangat, orang kata sangat powerful lah. Okey, tapi model ni sebenarnya belum lengkap lagi dan saya akan explain kenapa belum lengkap lagi model ni. Tapi model ni memang model yang sangat fit, yang sangat bagus untuk menjelaskan segala fenomena, segala bentuk daya yang berlaku kat sekeliling kita. Dan dia ada equation dah. Sebenarnya ini adalah dia punya bentuk visual dan sebenarnya dia ada equation dia. Saya tunjuk equation dia. Okey, nampak ke tuan-tuan? Nampak. Okey. Okey, dalam standard model ni kita boleh tengok yang ni dia punya equation dia lah. Maksudnya daripada equation ni kita boleh explain macam-macam interaksi, macam-macam bentuk daya, macam-macam bentuk fenomena berdasarkan equation ni. Tapi kita dah simplify, saintis ataupun ahli fizik dah simplify equation ni dalam bentuk visual, dalam bentuk gambar. So jadilah gambar macam ni. So dia dah telah kelaskan lah
Yang ni fermion, yang ni boson, yang ni quark, ni lepton. Okey. So itulah dia partikel fizik. Dia menjelaskan, kita akan study banyak pasal benda ni, dan kita akan study interaksi antara zarah-zarah ni. Kita akan study kepentingan ataupun signifikan benda ni dalam pembinaan ataupun kajian alam semesta. Okey, so saya akan pergi kepada tengok model ni. Okay, kita pergi satu-satu. Okey, fermion adalah zarah yang mengikut Fermi-Dirac distribution statistik. Okey, masa saya belajar degree dulu, kita ada satu subjek yang dipanggil sebagai statistical physics. Bagi saya itu adalah salah satu subjek yang agak mencabar, susah jugalah bagi saya. Dan kita dalam subjek tu kita belajar tentang distribution, maksudnya taburan zarah-zarah. So dia macam kalau kita belajar statistik ni dia ada banyak jenis taburan lah, ada normal distribution, ada binomial distribution, ada macam-macam bentuk jenis distribution lah. So dalam fizik pun macam tu, zarah ni ada taburan dia tertentu, dan kita kalau macam fermion ni adalah zarah yang dia punya taburan dia mengikut Fermi-Dirac statistik lah. Okey, fermion ni adalah zarah-zarah yang apa yang terdiri daripada jirim tu adalah fermion. Okey, dia macam tu. Maksud jirim ni metal lah, metal macam kita punya cawan, meja, kerusi, kereta, bangunan, segala objek sekeliling kita tu kita panggil metal, dan metal tu terdiri daripada fermion. Ni quark dan lepton ni adalah fermion. Okey, fermion ni tapi yang paling common sekali, fermion yang paling common sekali adalah up, down dengan elektron. Okey, sebab inilah atom terdiri daripada 3 perkara ni, iaitu up, down dengan elektron. So quark ni dia ada 6 jenis. Dia ada up, down, charm, strange, top and bottom. Okey, kita akan biasa jumpa up dengan down sebab keliling kita ni pun kita akan biasa jumpa up dengan down, sebab dalam proton dengan neutron pun dia terdiri daripada quark, up dengan down. So termasuk sekali dengan elektron. So basically 3 perkara ni adalah building block yang paling basic, yang paling asas, yang paling majoriti dekat sekeliling kita. Okey, saya nak terangkan sikit ke lepton apa benda. Okey, lepton ni adalah zarah warna hijau ni yang berinteraksi tanpa daya nuklear kuat. Okey, yang tu saya akan explain kemudian. So basically yang ni dia ada daya nuklear kuat, yang ni dia tak ada daya nuklear kuat. So dia terdiri dalam berkelompok dalam lepton. Okey, basically itu dia punya basic konsep dia lah. Dia ada detail konsep dia macam spin, dia punya dia punya magnetic spin dia. Adalah dia punya ciri-ciri utama dia. Okey, lepas tu boson ni apa pula? Okey, boson ni force carrier. Okey, saya akan force carrier ni, force ni kita tahu force dia ada 4 force utama dekat dalam alam semesta ni, iaitu gravity, EM force, electromagnetic force, nuclear force ni ada 2, satu weak force, nuclear weak force, satu strong force, nuclear strong force. Okey, force tu ada 2 dan saya akan explain apa kaitan boson ni dengan force carrier ni. Okey, dengan force yang saya sebutkan tadi tu lah. Okey, so basically dalam fermion dengan lepton ni, up down dengan elektron ni dia macam satu generation lah. Maksudnya dia kira macam satu kelompok. Okey, kalau kita jumpa atom up down, kita akan jumpa dengan elektron. So dia ada juga kita sebenarnya dekat dalam fizik, dalam eksperimen, dalam lab, kita jumpa kita jumpa charm, strange, top dengan bottom ni bila berlakunya high energy. Maksudnya benda tu cuma terbentuk dalam tempoh sekejap. Okey, macam ni lah ya. Okey, saya nak kenalkan dulu LHC ni. Okey, ni adalah Large Hadron Collider dekat CERN.
Dan Large Hadron Collider ni adalah mesin yang digunakan untuk mencari yang ni. Okey, subatomic particle ni, zarah-zarah kecil ni kita jumpa benda ni sebab kita gunakan Large Hadron Collider ni. Okey, macam mana mesin ni boleh berfungsi? Okey, mesin ni dia berfungsi sebab dia dapat menghasilkan tenaga sangat tinggi melalui hentaman zarah ya. Hentaman zarah, bila zarah dia hentam banyak kali, dia akan kacau space time. Bila dia kacau space time, dia akan mengujakan subatomic particle. Daripada situlah kita boleh temui subatomic particle tu. Okey. So untuk faham macam mana kita boleh temui benda tu, kita kena faham bahawa setiap zarah-zarah ni dia sebenarnya muncul disebabkan excitation. Okey, excitation ni maksud menguja lah dalam bahasa Melayu dia. Okey, kalau nak faham konsep yang lebih mudah, kita bayangkan air kolam kan. Air kolam ke air tasik ke. Okey, air tu ibarat quantum field. Okey, medan kuantum. Okey, medan kuantum ni dia ada contoh medan kuantum adalah EM field. Okey, electromagnetic field tu adalah sebahagian pada EM, sebahagian pada quantum field lah. Lepas tu Higgs field pun sebahagian daripada quantum field, nuclear field pun sebahagian daripada quantum field. So semua field tu, semua medan tu dia bersatu kat dalam laut ataupun tasik tu lah. Quantum field tu dia bersatu. Okey. Sekarang ni benda quantum field ni dia wujud dekat sekeliling kita. Okey. Dia wujud dekat sekeliling kita seperti mana udara ataupun ialah udara lah, senang. Sebenarnya udara yang wujud dekat sekeliling kita. Kita boleh tahu kewujudan udara tu, tapi kita tak boleh nak nampak benda tu. Kita tak boleh nak rasa benda tu unless melalui kulit kita sendirilah. Kulit kita sendiri boleh rasalah adanya udara, adanya angin, tapi kita tak boleh nampak lah benda tu. So basically quantum field tu pun sama juga, dia wujud dekat sekeliling kita, tapi kita tak dapat nak tengok, kita tak dapat nak rasa dengan melalui tubuh badan kita, dan kita pun tak boleh nak detect benda tu gunakan alat-alat yang biasa-biasalah, sebab tu kita gunakan Large Hadron Collider tu. Okay, basically field ni dia macam sea of particle lah. Maksudnya dia kalau macam ibarat air tu dia ada hidrogen dengan oksigen kan. So dia basically air tu dia terdiri daripada atom-atom hidrogen dengan atom-atom oksigen. So quantum field tu dia terdiri daripada atom-atom subatomik ni lah. Subatomik tu. So macam mana saintis dia jumpa benda macam ni, dia gunakan Large Hadron Collider ni, dia smash antara zarah lah. Dia smash antara zarah untuk menghasilkan tenaga yang sangat tinggi. Okey. Bila tenaga yang sangat tinggi terhasil, apa akan terjadi? Quantum field ni akan terganggu. Okey, dia akan diganggu lah. So bila terganggu, dia akan mengujakan partikel. Okey, sebagai contoh lah, kalau kita baling batu dalam air, kita akan menghasilkan splash, percikan. Okey, kita baling batu dalam tasik ke, baling batu dalam kolam ke, dalam cawan ke, bila kita baling, ia akan menghasilkan percikan. Okey, percikan itulah sebenarnya zarah. Okey, percikan itulah sebenarnya zarah, dan macam mana saintis dia dapat detect subatomic particle yang lain ni. Okey, dia dapat detect sebab adanya gangguan dekat quantum field tu terhasil daripada tenaga yang sangat-sangat tinggi oleh Large Hadron Collider. Sebab itulah kita kalau nak nak jumpa subatomic particle ni, kita tak boleh buat dekat tempat biasa lah, nak buat dalam lab biasa ke, guna mesin biasa, tak boleh, sebab kita perlukan tenaga yang amat tinggi yang dihasilkan oleh Large Hadron Collider supaya dia dapat ganggu quantum field tu. Bila quantum field diganggu, dia akan mengujakan partikel seperti mana kita ganggu air yang tenang, kita baling batu, tiba-tiba ada percikan. Okey, percikan itulah zarah. So bila kita ganggu quantum field, dia akan percikkan zarah. Okey. So daripada situlah kita jumpa zarah-zarah lain selain daripada elektron, neutrino, down quark dengan up quark. Okey. Muon dengan tau ni, okey, kita ada elektron, lepas tu kita ada muon dengan tau. Okey, muon dengan tau ni adalah
dia adik-beradik dengan elektron. Maksudnya dia mempunyai ciri yang sama dengan elektron. Dia charge negatif dan dia punya spin pun sama. Cuma berbeza dia adalah jisim lah. Basically tau ni abang besar lah. Okay, tau ni abang besar. Muon ni dia tengah-tengah dan elektron ni bongsu lah. So basically ahli fizik dia gunakan Large Hadron Collider tu, dia smash particle, dia hasilkan tenaga yang sangat tinggi, lepas tu munculnya tau. Tau dengan muon ni, tapi tau dengan muon ni dia tak dapat orang kata tak dapat manifest, tak dapat wujud ataupun kita tak dapat nak kesan. Dia tak dapat wujud lah, maksudnya dia tak dapat wujud dalam tempoh yang lama. Okay, bila tau ni wujud, dia decay, maksudnya dia mereput lah. Dia mereput, dia akan bertukar jadi elektron. Okay. Sebab elektron ni mempunyai jisim yang lebih kecil berbanding muon dengan tau. So untuk mencapai, sebab elektron ni dia lagi satu, kenapa tau dengan muon ni bila dia muncul dia bertukar jadi elektron, sebab elektron ni adalah dalam jisim yang stabil. Okay. Elektron ni kita boleh nampak dia macam kita boleh observe dia tak akan hilang. Dia tak akan decay lah. Maksudnya bila kita observe 10 tahun pun 10 tahun lah dekat situ je. Maksudnya dia tak decay. Kalau macam tau dengan muon ni, dia bila kita dah dapat detect, lepas tu dia akan decay, dia akan jadi elektron. Dia mereput jadi benda lain. Okay, kenapa benda tu, dia boleh jadi benda lain tu saya akan explain melalui force carrier ni lah. Tapi saya nak explain kat sini, muon dengan tau ni adalah adik-beradik dengan elektron. Bila kita dapat detect, dia muncul sekejap, lepas tu dia hilang. Bukan hilang lah, maksudnya dia mereput, dia bertukar menjadi elektron. So benda ni kita masih, setakat ni kita masih belum tahu lagi apa signifikannya generation, apa ni, charm, strange, top, bottom, tau dengan muon, termasuk dia punya neutrino sekali ni, kita masih belum tahu apa dia punya signifikan dia, apa fungsi dia dalam penciptaan alam semesta ni, apa dia punya peranan dia dalam kejadian alam semesta. Tapi kita tahu benda ni wujud. Okey, kita tahu benda ni wujud berdasarkan pemerhatian yang dibuat oleh Large Hadron Collider. Cuma kita belum pasti apa signifikan dia, apa dia punya peranan dia dalam kejadian alam semesta. Okey. So sama juga dengan strange dengan bottom ni, ia pun sama adik-beradik dengan quark yang lain, cuma dia berbeza daripada segi jisim dia. Okey. So mungkin ada atom yang terdiri daripada charm, strange dengan muon ni, tapi kita masih belum tahu apa dia punya peranan dia, apa jirim yang dia buat daripada second generation of subatomic particle ni. Okay, neutrino ni dia sama, dia lepton, sama adik-beradik dengan elektron, dengan muon dengan tau. Cumanya dia tak ada charge, neutrino dia tak bercharge. Lepas tu dia ada jisim lah. Dia macam foton, macam cahaya, tapi dia bukan cahaya. Okay, sebab dia berjisim, tapi jisimnya sangat-sangat kecil. Dan neutrino ni biasa muncul apabila berlakunya interaksi daya lemah. Okay, nanti saya akan explain lah pasal daya-daya ni semua. So memang neutrino ni dulu masa saintis menemui neutrino ni, saintis ingat neutrino ni dia tak ada, apa orang kata, tak ada jisim lah. Tapi lepas dibuat kajian, rupanya neutrino ni dia ada jisim. Sehingga kan saintis dulu pernah menyangka neutrino ni dia lebih laju daripada cahaya, tapi rupanya ada berlaku masalah teknikal lah yang menyebabkan eksperimen tu diulang dan mendapati ia tidak lebih laju daripada cahaya lah, dan kita baru dah tahu rupanya neutrino ni dia ada jisim, tapi jisimnya sangat-sangat kecil. Okey. Okey, lepas tu kita pergi kepada boson. Okey, boson ni adalah force carrier. Okey. Okey, saya nak explain setiap daya yang ada dekat dalam dunia ni, dalam alam semesta ni, kecuali graviti, mempunyai pembawa dia. Okey, maksudnya contohnya daya nuklear. Okey, daya nuklear kuat, daya nuklear ada dua, satu nuklear kuat, satu nuklear lemah. Okey. Daya nuklear kuat dia dibawa oleh zarah. Dia basically bukan zarah, tapi dia pembawa dia lah. Maksudnya dibawa oleh gluon. Okey.
Dia zarah lah, maksudnya dia zarah. Dibawa oleh zarah gluon. Okey. Zarah gluon ni dia bawa daya nuklear. Okey, bawa daya nuklear. Okey. Foton ni pula kita tahu dan saya rasa tuan-puan pun tahu foton ni apa dia. Foton ni adalah zarah cahaya. Zarah cahaya ni adalah zarah yang bawa daya electromagnetic wave. Okey. Maksudnya kalau adanya EM wave, daya EM, maksudnya kita tahu okey, daya EM ni dibawa oleh foton. Okey, setiap cahaya kat sekeliling kita yang kita nampak ni dibawa oleh cahaya ni dibawa daya EM. Kita kena tahu So cahaya matahari ke, cahaya gelombang radio ke, cahaya gamma ke, cahaya UV ke. Okey, semua cahaya ni dibawa daya EM. Okey. So ini adalah pembawa daya. Lepas tu boson Z dengan boson W ni adalah daya yang membawa daya nuklear lemah. Zarah yang bawa daya nuklear lemah. Okey. So daya nuklear lemah dibawa oleh dua zarah ni. Boson W dia ada charge lah, ada charge positif dengan charge negatif. Dan boson Z ni dia neutral, dia tak ada charge dan dia memang dibawa oleh dibawa daya nuklear lemah. Okey. So basically kalau tak ada pembawa ni, maksudnya kita tak kena ada daya lah. Maksudnya kalau cahaya tak ada, maksudnya daya EM pun tak ada. Okey, kalau gluon tak ada, daya nuklear kuat pun tak ada. Kalau Z boson ataupun boson Z dengan boson W ni kalau tak ada, maksudnya daya nuklear lemah pun tak ada. Maksudnya mereka ni semua pembawa, mereka bawa daya tu untuk menghasilkan interaksi. Okey. Dan kita ada lagi satu ni, Higgs boson. Higgs boson adalah zarah yang bawa jisim. Okey, maksudnya dia bukan bawa jisim tapi Higgs boson ni dia masa ahli fizik jumpa Higgs boson ni, ia menunjukkan bahawa adanya Higgs field tau. Okey, Higgs field ni adalah macam saya sebut tadilah. Dia sebahagian daripada quantum field, tapi Higgs field ni adalah yang berperanan memberikan kita jisim. Okey, bukan kita sahaja. Setiap objek, setiap zarah dan setiap atom dekat sekeliling kita dibawa oleh ada jisim disebabkan oleh interaksi kita dengan Higgs field ni. Okey. So interaksi kita dengan Higgs field menyebabkan kita ada jisim. So memang kalau foton ni, sebab foton ni antara semua zarah yang ada dalam ni, foton adalah zarah yang tidak berjisim lah. Semua ni ada jisim. Gluon ada jisim. Higgs boson sendiri pun ada jisim. Boson ada Z boson ada jisim, W boson pun ada jisim. Cuma foton dia tak ada jisim. Ini bermaksud foton dia tidak berinteraksi dengan Higgs field. Okey. So saya nak terangkan satu-satu tentang force carrier ni. Okey, lepas tu nanti akan ada relate lah sikit dengan fermion ni. Okey. Kini kita tengok, saya rasa mungkin sebab saya difahamkan masa saya sekolah dulu, saya tak belajar benda ni. Okey, masa tak silap saya memang saya tak belajar fizik tentang EM ni. Tapi saya difahamkan sekarang budak-budak sekolah pun dia dah start belajar lah pasal radiation ni. So ini adalah daya EM dan daya EM dibawa oleh cahaya. Okey, macam saya sebut tadi, cahaya itu adalah foton. Zarah foton membawa daya EM. Daya EM ni ada banyak spektrum lah. Daripada radio wave. Lepas tu radio wave pun dia ada dia punya frekuensi dia tersendiri lah. Lepas tu ada infrared, ada visible light, ada ultraviolet, ada X-ray, tu ada gamma ray. Okey, setiap wave ni dia mempunyai frekuensi dan mempunyai wavelength yang berbeza. Okey, kalau makin ke tinggi dia punya daripada radio wave sampai ke gamma ray, dia punya energi dia semakin tinggi lah, tenaga dia semakin tinggi. Radio wave adalah paling rendah dan radio wave ni banyak digunakan aplikasi di dalam communication, internet, TV, YouTube, even Zoom, Google Meet ni yang kita guna ni pun
hasil daripada penggunaan aplikasi radio wave ni. Okey, radio wave ni kita dah guna banyak untuk pelbagai jenis aplikasi. Okey. Lepas tu ada infrared. Okey, infrared adalah wave juga yang dia punya tenaga dia dan dia punya frekuensi dia lebih tinggi sikit berbanding radio wave. Okey, infrared ni biasa digunakan dalam teknologi yang biasa digunakan dalam makmal lah. Dalam makmal ataupun ketenteraan kan. Kita guna infrared. Okey, lepas tu kita masuk visible light. Okey, visible light ni basically yang membolehkan untuk kita melihat. Okey. Yang membolehkan kita dapat tengok warna macam-macam dekat sekeliling kita. Okey. So dengan adanya visible light ni kita dapatlah melihat objek kat sekeliling kita. Okey. So basically kan bila cahaya matahari memancarkan cahaya dia dekat bumi, dia hantar semua cahaya. Okey. Tapi cahaya yang lepas masuk ke bumi adalah infrared, UV ada masuk sikit, lepas tu visible light masuk sikit, X-ray dengan gamma ray tak dapat nak masuk, hasil daripada perlindungan daripada atmosfera bumi. So atmosfera bumi ni dia ada ada magnetik, bukan atmosfera. Atmosfera pun sama jugalah. Bumi ni dia ada magnetic field. So magnetic field tu bagi perlindungan lah kepada kita daripada X-ray dengan gamma ray. Okey. UV ni pun ada masuk sikit dan UV ni dia kalau macam tenaga dia tinggi sikit, mungkin kat bahagian hujung-hujung nak dekat X-ray ni dia bahayalah. Bahaya untuk kita punya tubuh badan kita. Tapi kalau awal-awal ni dia baguslah untuk kita punya kesihatan kita, dia bagi kita vitamin dan sebagainya. So ultraviolet pun digunakan dalam aplikasi-aplikasi yang rumit dalam makmal, dalam ketenteraan. Okey. So lepas tu X-ray pula. X-ray dengan gamma ultraviolet, sebahagian ultraviolet, X-ray dengan gamma ray kita consider sebagai ionizing radiation. So ionizing radiation adalah ionizing yang radiation yang bahayalah, sebab bila cahaya ni dikena pada tubuh badan kita, dia akan ionize badan kita lah, sebab tubuh badan kita ni basically dia neutral. Okay, sebab tu kita tak berasa ada charge apa semua kan. So bila X-ray dengan gamma ray ni dia interact dengan tubuh badan kita, dia akan ionize lah, maksudnya dia akan mengionkan atom yang stabil ni. So benda tu bahayalah untuk tubuh badan kita dan akan bagi kita radiation burn. Okay, tapi X-ray ni kalau memang kita tahu X-ray digunakan dalam hospital dan dos dalam hospital masih gunakan dos yang selamat. Okay, so tak ada apalah walaupun X-ray digunakan dekat hospital tu. Okay, gamma ray adalah radiation yang sangat-sangat paling bahaya sekali dan boleh menyebabkan kanser. Dan so ini dia jenis-jenis spektrum dalam EM dan semua ni dibawa oleh foton. Okey. So yang ni kita tengok bagaimana foton tu berinteraksi dengan matter. Okey. Berinteraksi dengan objek kat sekeliling kita. Kenapa kita dapat melihat objek kat sekeliling kita kalau tuan puan tengok dekat sini, kita dapat melihat objek sekeliling kita sebab cahaya dia pancar kepada objek, lepas tu objek pantul balik cahaya tu, lepas tu cahaya tu masuk ke dalam mata kita pun kita dapat melihat lah. So secara fundamentalnya macam mana hal itu boleh berlaku kita dapat lihat kat sini lah. Okay, HB ni dia adalah cahaya lah, maksud HF sebenarnya ni B. Saya tak ingat sebutan Greek dia, tapi dia merujuk pada frekuensi. H ni Planck. Okay. So ni cahaya lah. Bila cahaya dia pancar kepada objek, okay, dia datang pada objek, ni elektron. Elektron ni akan di-excite. Maksudnya dia akan menguja lah, dia akan excite daripada satu state kepada satu state. Okay, state kalau kita tengok kat sini kan. Okay, yang ni first state, yang ni second state. Kalau macam oksigen dia ada dua state je lah, satu first state, satu second state. So bila cahaya dia pancar pada objek, elektron akan naik atas. Okay, maksudnya cahaya akan bagi tenaga kepada elektron dia banyak tenaga, dia naik atas. Tapi elektron dia tak boleh duduk dekat atas lama-lama sebab itu bukan tempat dia lah. Orang kata tempat tu pun dah penuh. Kalau kita tengok sini, contoh kat sini ada 2 elektron kan. Okay, 2 elektron, bila cahaya datang, dia akan naik atas.
So dekat sini akan jadi kosong tau. Maksudnya sepatutnya ada 2 tapi ada tinggal 1 sebab elektron satu ni atas. So elektron tu kena turun balik. Okey, sebab elektron ataupun semua partikel-partikel lain dia ada kecenderungan untuk mencapai kestabilan. Okey, bila nak stabil dia kena turun balik lah. So bila dia pancar, dia serap, lepas tu dia naik, lepas tu dia duduk sekejap, dia turun balik. Okey, bila dia turun balik ke tempat asal dia akan lepaskan cahaya. So macam itulah bagaimana cahaya ni dia dapat pantulkan balik. Maksudnya cahaya pancar ke objek pantulkan balik cahaya, macam itulah macam bagaimana ia dipantulkan. Macam ni dia punya konsep asas dia, konsep fundamental dia, macam mana kita dapat melihat objek kat sekeliling kita. Okey, cahaya bagi tenaga ke elektron yang atas, dia turun balik, dia lepaskan cahaya. So cahaya tu keluar balik dan kita dapat melihat. Okey. Okey, saya pun nak share EM ataupun elektron ni adalah electromagnetic force, adalah force yang sangat penting untuk kita sebab force ni lah satu-satunya force yang membuatkan kita boleh pegang objek. Okey. Okey, saya dapat pegang saya dapat pegang botol ni. Okey, saya dapat pegang botol ni sebab sepatutnya kan kalau tak ada EM, bila saya pegang botol ni dia akan tembus tau. So saya dapat letak laptop saya kat sini, saya dapat duduk sebab adanya EM force yang repel, maksudnya badan saya ada elektron. Okey, badan tuan-puan pada elektron, ni pada elektron, so dia repel lah. Okey, dia repel menyebabkan kita boleh pegang lah, ada EM force sebab kita boleh pegang benda ni semua. Okey, itu sedikit tentang EM force. Lepas tu saya nak masuk ini. Okey, kat sini saya nak explain sikit tentang gluon. Okey, gluon ni apa dia tuan? Okey, gluon ni adalah zarah yang membawa daya nuklear kuat. Okey, daya nuklear kuat dibawa oleh gluon. Apa kepentingan daya nuklear kuat ni tu? Okey, daya nuklear kuat ni kepentingan dia apa tahu? Kalau kita tengok dekat atomic structure ni, okey, kita tengok balik atomic structure ni, kita tahu dekat nukleus ni dia ada proton dengan neutron. Okey, kita tahu neutron ni dia neutral, maksudnya dia tak ada charge. Okey, tapi proton ni dia ada charge. Okey, charge dia bercharge positif. So kita dah sedia maklum kalau charge tu sama dia akan repel. Okey. Kalau macam elektron charge negatif dengan elektron charge negatif, bila kita dekatkan dengan dia akan repel sebab dia sama charge. Okey, sama juga macam proton ni dia duduk dekat tau. Dia duduk dekat charge positif. Tapi dia tak repel. Kenapa dia tak repel? Okey, antara sebabnya dia tak repel sebab utamanya adalah ada gluon yang lekatkan atau kata dia ada daya nuklear kuat yang melekatkan, yang pastikan proton tu dia dapat duduk dalam satu nukleus, satu bola kecil lah. Okey. So gluon ni kita kena tahu ya, kalau kita tak dapat nak pecahkan quark ni, kita dapat pecahkan tapi ia memerlukan tenaga yang sangat-sangat tinggi. Okey. Sebab antara keempat force ni, daya nuklear kuat adalah daya yang paling kuat sekali dia punya daya dia, dan kita memerlukan tenaga yang sangat tinggi untuk pecahkan quark ni. So gluon yang ikat quark ni memang sangat-sangat kuat lah, dan dia bawa daya nuklear kuat, dan hal inilah yang membuatkan proton tu dia dapat duduk bersama. Okey. Quark ni daya nuklear kuat ni dia cuma berlaku dalam jarak yang kecil. Okey, tak terlalu kecil tapi dalam jarak yang dekat lah. Okey. Quark ni dia diikat dengan daya nuklear kuat. Okey. Kalau kita buat detection ataupun kita buat eksperimen, bila kita uji daya nuklear kuat ni, dia tidak begitu kuat bila kita tak tarik quark ni. Okey, maksudnya dia ibarat getah lah ya. Getah ni bila kita tak tarik, kita tak rasa dia punya kekuatan, maksudnya elasticity dia tu kita tak rasa lah, maksudnya dia macam lembik macam tu kan. So gluon ni macam tu, tenaga dia tak kuat bila time macam ni sebab dia tidak dipaksa, quark ni tidak dipaksa untuk keluar. Tapi bila kita paksa quark ni untuk berpecah, keluar daripada neutron atau keluar daripada proton, daya nuklear kuat ni akan meningkat. Maksudnya sebab daya nuklear kuat ni dia berusaha untuk keep the quark together
So bila kita paksa dia akan jadi makin kuat lah, macam getah lah. Getah bila kita makin tarik, kita akan rasa kekuatan getah tu lah. Bila kita lembikkan macam tu, kita tak rasa lah kan. So macam elasticity getah tu kita dapat rasa kekuatan ni bila kita try tarik. So basically gluon pun macam tu lah. Tenaga nuklear kuat pun macam tu. Bila kita tak bila kita tak paksa dia, kita tak akan rasa tenaga yang tinggi lah, sebab kuat tu dia bergerak macam tu je kan. Tapi bila kita paksa dia, kuatnya akan jadi kuat lah. Dan inilah antara sebab bagaimana berlakunya pembelahan nuklear yang menghasilkan bom atom yang meletupkan Hiroshima dengan Nagasaki tu dulu. Okay. So masa bom tu konsep dia bedil ataupun dia tembak atom ataupun tembak uranium lah, dia tembak atom uranium, dia tembak atom uranium punya nukleus, dia tembak, lepas tu nukleus tu pecah. Maksudnya basically bayangkan yang ni uranium lah. Okay, uranium dia saintis dia bina bom atom tu dengan melakukan dia tembak neutron dekat tengah-tengah ni, nukleus ni pecah. So basically bila dia pecah maksudnya kita dah memaksa proton untuk keluar. Maksudnya kita dah paksa daya nuklear kuat tu untuk bertindak lebih kuat lah untuk pastikan proton yang lekat, tapi sebab kita dah paksa dia untuk keluar, dia pecah dan dia menghasilkan tenaga yang sangat-sangat kuat, itulah dia tenaga nuklear. So tenaga nuklear tu kuat sebab itulah, sebab gluon ni dia cuba untuk pastikan zarah-zarah tu dia keep together. So bila kita paksa, dia akan menghasilkan tenaga yang sangat tinggi, iaitu tenaga nuklear tu lah. Okey, itu dia macam mana gluon dia bawa daya nuklear kuat tu. So bila kita paksa, dia menghasilkan tenaga yang sangat tinggi, sangat bahaya. So basically kita semua tahu dekat proton dengan neutron ada quark, dan kita tahu dekat setiap quark tu dia diikat oleh gluon, dan kita pun tahu tubuh badan kita pun ada neutron, ada proton. So basically badan kita pun ada nuklear juga. Basically ada daya nuklear juga. Cumanya tubuh badan kita ni tak sesuai lah untuk menghasilkan tenaga nuklear, tak begitu efisien lah. Okay, boleh je nak hasilkan nuklear tapi tak begitu efisien lah seperti yang berlaku untuk bom. Diorang guna uranium tu ada sebab dia, antaranya sebab uranium ni dia sangat efisien, sebab bila atom uranium tu dia punya nukleus dia berkecai, dia akan hasilkan banyak neutrino. Okay, bila banyak neutrino dia dapat menghasilkan nuclear chain reaction lah. Bila dapat menghasilkan banyak chain nuclear reaction, dia dapat menghasilkan tenaga yang lebih banyak. So tubuh badan kita tak mampulah nak buat macam tu. So itu daya nuklear kuat. Okay, ini pula saya nak explain pasal kepentingan daya nuklear lemah ni adalah dia punya kepentingan dia adalah macam mana kita nak explain tentang radioactive decay. Okay, radioactive decay ni berlaku dekat atom tak stabil. Okay, kita tahu decay ni ada banyak jenis, alpha decay, beta decay, gamma decay, positron emission, electron capture. Okay, bila sesuatu objek dia decay, bila dia decay dia akan dia akan berubah jadi benda lain. Uranium dia boleh bertukar jadi plutonium bila adanya decay. Satu unsur dia bertukar jadi unsur lain sebab adanya decay. Decay tu dapat berlaku apabila kurangnya mass ataupun kurangnya atomic number. Misalnya kan, contoh dekat oksigen ni. Oksigen ni dia ada banyak proton, ada banyak neutron kan. Contohnya bila kita buang elektron, kita ada buang 8 elektron kat luar ni, lepas tu kita buang proton sampai tinggal 1 je, oksigen ni akan bertukar jadi helium. Hidrogen. So basically sesuatu unsur dia bertukar jadi unsur lain apabila dia punya configuration dia berubah, elektron configuration dia berubah, apabila dia punya jumlah proton dia berubah, jumlah neutron dia berubah. Kalau kita tengok kat periodic table ni kan, kita tengok periodic table ni, setiap unsur-unsur ni dia berubah bila kita berlakunya pertukaran jumlah proton. Jumlah proton bila berubah dia akan jadi unsur lain. Dia jadi unsur lain. Bila bertambah pun dia akan jadi unsur lain. So basically semudah itu. Semudah itu. So basically
radioactive decay bila dia berlaku dia akan berubah jadi benda lain. So peranan radioactive decay ni dia dapat berlaku apabila adanya weak interaction. Okay, weak interaction ataupun dipanggil weak nuclear force yang dibawa oleh boson Z dengan boson W. Okay, boson Z dengan boson W, dia punya peranan dia apa tau? Dia tukarkan quark. Okay, kita tahu quark ni ada, kalau tengok neutron ni kan, okay, neutron ni ada up quark, down quark, dia ada dua. Okay, apa peranan boson Z ni? Okay, boson Z dengan boson W ni peranan dia tukarkan quark ni. Okay, contohnya kan, kalau boson Z dengan W, dia interact dengan quark dalam ni, contohnya dia interact dengan down quark warna merah ni kan, okay, dia interact, dia akan bertukar jadi up. Okay, ni down, lepas tu dia interact dengan boson, lepas tu jadi up quark. So basically dekat dalam ni, dia akan jadi dua up quark, lepas tu satu down quark. Bila jadi macam tu, ni dah tak jadi neutron, dia akan jadi proton. Okey, sebab proton dia terdiri daripada dua up quark, satu down quark. Okey, bila neutron bertukar jadi proton, basically jumlah proton dalam atom tu akan bertambah lah sebab neutron dah hilang satu, proton bertambah. So bila proton bertambah dia akan jadi atom lain. Dia konsep dia macam tu, konsep decay dia macam tu lah. So bila berlakunya interaksi dia akan bertukarkan benda ni, neutron ni dia boleh tukar jadi proton. Lepas tu bila dia bertukar jadi proton, jumlah proton pun akan bertambah. Bila proton akan bertambah, dia akan atom tu akan bertukar jadi atom lain. So dalam proses pertukaran tu akan menghasilkan beberapa jenis radiation lah. Okay, bila berlaku pertukaran, okay, sebagai contoh ya, kalau macam alpha decay, okay, alpha decay ni menyebabkan dia kurangnya A ni atomic, Z ni atomic number, A ni mass. Okay, A mass dia kurang 4, atomic number dia kurang 2. So dia akan bertukar lah, dia akan satu atom ni dia akan bertukar jadi atom lain. Tapi dalam masa yang sama dia lepaskan alpha decay ni. Okay, dalam banyak-banyak decay ni, decay yang paling bahaya adalah alpha decay. Alpha decay ni dia bahaya sebab satu dia berat, satu dia punya ionizing power dia sangat hebat lah. Sebab dia apa ni, kalau macam decay lain ni dia dapat ionkan tubuh badan kita dengan melanggar elektron. Okay, tapi alpha decay ni dia tak perlu langgar pun, dia lalu je, elektron dia boleh tercabut sendiri sebab diserap oleh alpha decay ni. Tapi alpha decay punya penetration power dia sangat rendah, yang paling rendah lah, sebab even kalau kita tubuh badan kita ni kita pakai baju kertas lah misalnya, pun alpha decay dia tak dapat nak tembus lah. So penetration power dia, kuasa ketembusan dia sangat-sangat rendah. Bila sangat-sangat rendah, dia tak mudah lah masuk dalam badan kita. Melainkan kita bernafas ataupun kita minum alpha decay ni, memang nahas lah. Kalau orang kata, kalau kena alpha decay ni memang yang paling bahaya sekali bila masuk dalam badan kita. Tapi dia susah lah nak masuk. Okay, beta decay berlaku apabila atomic number dia kurang, dia tambah jadi satu. Maksudnya jumlah proton tu dia tambah satu lah. Tapi mass dia tidak berubah. Bila proton dia berubah, maksudnya atom tu akan berubah bentuk, dan benda ni hanya dapat berlaku melalui proses nuklear lemah, dan proses ini melepaskan beta decay. So beta decay ni pun dia punya bahaya dia bawah sikit daripada alpha decay, tapi penetration power dia lebih sikit lah berbanding alpha, tapi kuasa ionizing power dia tak sepower hebat alpha decay, tapi masih bahayalah. Kalau masih dalam badan kita pun masih mengundang maut pada diri kita. Okey, gamma decay pula. Okey, gamma decay gamma decay ni dia macam excitation lah. Dia macam ni juga konsep dia. Cumanya sebab kita tahu gamma ni cahaya kan. Kita tahu gamma ni daripada cahaya, kita tahu gamma ray. So cahaya dia berlaku disebabkan excitation. So excitation ni dia tak menyebabkan berlakunya perubahan. Dia ni sejenis decay, sejenis perebutan, tapi perebutan ni tidak menyebabkan berlakunya perubahan atom. Maksudnya unsur tu dia tidak berubah jadi unsur lain lah, sebab dia, kalau kita tengok kat sini atomic number dengan mass tidak berubah, tetapi dia lepaskan gamma ray. Okay, gamma ray ni dia punya penetration power dia tinggi, so kita perlu ada protection yang betul lah. Walaupun gamma ray ni dia tidak begitu bahaya seperti
beta decay ataupun alpha decay, tapi ia masih tetap bahayalah untuk tubuh badan kita, dan penetration power dia pun dia dapat tembus badan kita walaupun kita pakai baju tebal-tebal. Okey, sama juga positron dengan electron capture. Okey, positron ni dia okey, saya lupa nak tambah lagi. Selain daripada subatomic particle yang ada dalam standard model ni, kita juga ada antimatter punya zarah. Okey, kalau macam elektron kita ada positron. Okey, kalau macam proton dengan neutron kita ada anti proton dengan anti neutron. So basically dalam anti neutron tu dia punya kuak dia sama dengan proton lah. Cuma charge dia tak sama. Dia macam tu lah. Dia ada dia punya counterpart, anti counterpart dia. Okey, itu saya punya penjelasan lah tentang radioactive decay, bagaimana zarah-zarah ni memainkan peranan. Okey, kita tengok dekat sini, kita tahu daripada EM Force ni dapat explain banyak benda macam mana kita dapat main internet, macam mana kita dapat melihat, macam mana kita dapat gunakan teknologi dalam perubatan. Okey, dalam nuklear ni kita tahu kita dapat gunakan, kita dapat explain konsep gluon ni, bagaimana konsep gluon, macam mana zarah gluon, macam mana zarah kuak ni dapat berperanan untuk menjelaskan apa ni fenomena-fenomena macam pembelahan nuklear. Even matahari pun melibatkan, tapi matahari dia melibatkan weak interaction force. Okey, macam bom nuklear, macam nuclear fission semua, macam mana benda tu dapat explain melalui konsep gluon ni sendiri. Okey, lepas tu radioactive decay ni kita dapat explain, kita dapat gunakan untuk menjelaskan macam mana satu atom tu dia berubah jadi atom lain, dan macam mana perubahan tersebut telah menghasilkan radioactive decay, peropotan radioaktiviti yang memang bahaya, dan benda tu berlakulah kat matahari. Matahari ni dia berlaku nuclear fusion. Nuklear ni ada dua, satu nuclear fission, satu nuclear fusion. Okay, nuclear fission seperti yang saya jelaskan tadi tentang konsep bom atom, yang mana neutron dia bedil nukleus, lepas tu pecah dan menghasilkan tenaga nuklear. Tapi matahari lain, dia bukan pembelahan nuklear, matahari dia fusion, pelakuran nuklear. So fusion tu kalau kat matahari hidrogen atom dia bergabung, dia akan jadi helium. So basically hidrogen tu dia bertukar jadi helium kan. So proses pertukaran hidrogen jadi helium tu adalah adanya interaksi weak nuclear force yang dibawa oleh boson Zigg dengan boson W. Okey, sekarang ni persoalan paling penting sekali. Ada satu daya yang tak ada kat sini, iaitu daya graviti. Okey, itu adalah misi utama ahli-ahli fizik, macam mana kita nak muatkan graviti dalam standard model ni. Okey, kenapa ahli fizik tak dapat nak masukkan graviti dalam standard model ni? Sebab okey, saya kena tunjuk satu gambar ni kejap. Pause. Okey, ni sangat-sangat penting Okey, kenapa graviti dia tak ada dalam standard model? Okey. Ni adalah kekuatan untuk setiap force. Kita tahu graviti ni daya, tapi kenapa daya tak ada dalam standard model ni? Salah satu sebabnya adalah sebab graviti ni kita tak jumpa lagi dia punya pembawa dia. Okey. Daya nuklear kuat kita tahu ada zarah pembawa, iaitu gluon. Okey, kita tahu zarah gluon dia bawa daya nuklear kuat. Zarah proton bawa daya EM. Okey, boson Z dengan boson W bawa daya nuklear lemah. Okey. Yang ni dia bawa mass lah. Okey. So tapi graviti ni dia tak ada daya, dia tak ada zarah lagi. Setakat ni saintis tak dapat nak jumpa lagi zarah graviti, tapi mereka dah usulkan hipotesis bahawa zarah graviti ni adalah graviton lah. Nama dia graviton, dan kita masih belum jumpa lagi zarah ni. Kenapa kita belum jumpa lagi? Okey, ni sebab dia.
Okey, sekarang ni kita ada 4 jenis daya. Yang saya terangkan tadi, strong nuclear force, EM force, weak nuclear force, gravitational force. Okey, kalau kita tengok kat sini kan, strong nuclear force yang paling kuat sekali lah. Okey, relative strength dia satu, kalau maksudnya ini bukan dia punya kekuatan dia lah. Dia bagi contoh satu kat sini sebab nak ratio lah sebagai perbandingan antara force-force lain. Okey, kalau nak bandingkan antara strong nuclear force dengan electromagnetic force, ni dia punya perbezaan dia lah. So jauh dia beza dia 10 negatif 2. So lepas tu yang paling lemah antara force dalam standard model ni adalah weak nuclear force. Okey, weak nuclear force ni dia lemah pasal apa tahu? Dia pasal dia cuma dapat berlaku dalam jarak yang sangat kecil, iaitu seingat saya 10 negatif kuasa 18 meter. Okey, jarak ni sangat kecil. Jarak ni adalah lebih kecil daripada saiz proton itu sendiri ya. Kalau kita tengok saiz apa, even saiz elektron pun. Elektron tu saiz dia 10 kuasa negatif 15 meter. Okey, tapi weak nuclear force dia cuma dapat berlaku dalam jarak 10 kuasa negatif 18 meter. Sangat-sangat kecil, sebab tu dia panggil weak force. So weak force ni bila dia punya jarak je lebih besar, contohnya 10 kuasa negatif 17 meter, dia dah tak dapat berlaku lah. Weak force tu dah tak dapat rasa dah weak force tu. So dia macam tu. Jadi okey, kalau kita tengok daya graviti ni paling lemah sekali. Okey, paling lemah kita tengok dia punya relative strength dia sangat-sangat jauh, iaitu 10 kuasa negatif 38. Sangat-sangat jauh. Okey. Antara sebab kenapa kita tak dapat jumpa lagi zarah graviton, yang mungkin ada, yang mungkin tak ada, kenapa kita tak jumpa lagi, sebab gravitational force ni sangat-sangat rendah. Okey, apa kesan dia bila gravitational force ni dia punya strength dia sangat rendah? Okey, macam yang kita tak, macam saya sebutkan tadi, okey, Large Hadron Collider digunakan untuk mencari zarah. Okey, kalau kita tengok strength kat sini, sebenarnya paling senang sekali nak jumpa adalah nuclear force, sebab dia punya zarah dia senang nak detect lah orang kata. Okey, maksudnya gluon tu dia senang nak detect sebab dia paling kuat. So zarah dia senang nak detect lah. Bila contohnya kalau kita baling bom, contoh bom atom tu, kalau jauh daripada jauh, kalau kita dengar bom atom tu meletup, kita boleh dengar pada jauh. Okey, tapi kalau kita nak compare, contoh jarak 12 km lah kan, kalau bom atom jatuh daripada kita jarak 12 km, kita boleh dengar. Tapi kalau contoh mercun 12 km daripada kita, kalau kita meletup, kita tak dengar langsung. So basic konsep dia macam tu. So strong nuclear force ni disebabkan dia kuat, kita senang nak jumpa. Okey, kita tak perlu gunakan tenaga yang terlalu tinggi. Tapi bila nak jumpa EM force kita tahu dah senang nak jumpa. Tapi dia punya weak nuclear force, okey, zarah weak nuclear force iaitu boson. Boson ni susah sikit lah kita nak jumpa sebab force dia kecil. Bila force dia kecil, kita perlukan tenaga yang sangat tinggi untuk detect. Kita perlukan tenaga yang sangat tinggi untuk detect weak nuclear force ni. Sebab itulah boson gluon ni senang nak jumpa. Weak boson Z dengan boson double susah sikit nak jumpa sebab weak nuclear force dia dia kecil lah berbanding dengan strong dengan EM force. Tapi kita bayangkan pula gravitational force ni. Gravitational force ni sangat-sangat kecil dia punya strength dia. Okay. So cuba kita, okay, lagi satu, bila kecil kita perlukan tenaga yang sangat-sangat tinggi lah. Okay, itu antara sebab dia kenapa kita susah nak jumpa graviton. Okay, cuba kita bayangkan macam ni pula ya. Ini konsep yang biasa saya gunakan lah. Air pasang surut. Okay, air laut yang pasang surut ni dia berlaku disebabkan oleh bulan, graviti bulan ni. Kadang-kadang orang tanya saya kenapa bulan ni dia bagi efek dekat air laut sampai berlakunya air pasang surut. Tapi kenapa bulan ni dia tak bagi efek pada kita? Kenapa graviti dia tak bagi efek pada kita? Okey, simple dia, sebab kalau kita tengok Newton punya equation kan, F equal to G mm over R, kita dapati, kita boleh faham lah, kalau mass tu tinggi, interaksi antara dua mass tu tinggi, gaya graviti dia kuat. Okey, graviti bulan dia besar, dia kuat, dia besar lah. Graviti bulan ni dia jisim dia besar. Bila jisim besar, graviti dia tinggi. So jisim dia besar. Lepas tu air laut pula secara kolektifnya kan, air laut dekat bumi ni dia 70% dekat bumi ni. So basically jisim air laut ni pun besar. So bila jisim bulan besar, jisim air laut besar,
So interaksi antara air bulan pula. Interaksi antara bulan dengan air laut menghasilkan graviti yang kuat sebab jisim bulan dengan jisim air laut tu besar. Tapi jadi graviti dia kuat lah, ada graviti kat situ. Bila graviti kuat dia bagi efek lah dekat air laut, berlakunya air pasang surut tu. Tapi kita ni jisim kita kecil, walaupun jisim bulan tu besar, jisim kita kecil, daya graviti antara kita dengan bulan sangat-sangat kecil. Okay, tuan-puan boleh buat lah, ada dekat internet apa ni, calculator untuk gravitational force tu. Tuan boleh masukkan jisim kita berapa, contohnya 50 kilo, lepas tu jisim bulan berapa ribu kan kilo kan, lepas tu tengok dia punya nilai force dia memang sangat-sangat kecil. Okay, cuba kita bayangkan jisim, daya graviti antara kita dengan kawan kita pun sangat-sangat kecil, hampir mencecah kosong, 0.00003 something Newton. Okay, daya graviti antara kita dengan kawan kita pun kecil sebab jisim kita kecil, jisim kawan kita pun kecil. Sebab tu daya graviti tu kita tak rasa. Sebab tu daya graviti apa ni, tak adanya daya graviti antara kita dengan bulan tu sangat-sangat kecil. Okay, so cuba bayangkan kan, kalau kita daya graviti antara kita dengan kawan kita kecil, macam mana pula daya antara zarah dengan zarah, daya graviti antara zarah dengan zarah? Lagi kecil. Sebab tu kita susah nak detect. Okay, even antara kita dengan kawan kita pun daya graviti sangat kecil sampai susah nak detect, apa lagi antara zarah dengan zarah yang lagi kecil pada kita tu, macam mana kita nak detect daya graviti untuk zarah tu? Dan itulah antara sebab kenapa kita susah nak jumpa zarah tu sendiri, zarah graviti itu sendiri. Dan ini adalah perjuangan ahli-ahli fizik untuk cari zarah graviti itu sendiri, dan saya pun tak pastilah dalam, kalau saya dapat hidup 100 tahun lagi ke 80 tahun lagi ke, saya pun tak tahu saintis dapat jumpa ataupun tidak ya. Dan kalau kita dapat jumpa zarah graviti ni yang dipanggil graviton ni, kita akan jumpa the theory of everything lah. So sebab kiranya standard model tu kita kira dah macam, saya nak cakap lengkap pun tak juga, kita cakap hampir lengkap lah sebab standard model tu cuma merangkumi baryonic matter, okay, jirim baryon. Maksudnya jirim yang kita boleh cerap lah, yang cuma terdiri dari sekitar 5 tak sampai 10% pun alam semesta ya, sebab dekat dalam alam semesta ni kita ada dark matter yang terdiri daripada 27%, yang kita tak tahu dark matter tu pun diperbuat daripada apa kita tak tahu. Lepas tu kita ada dark energy. So sebab itulah bila standard model ni dah lengkap, kita takkan cakap lah standard model ni dapat jelaskan kesemuanya tentang alam semesta, sebab ia cuma dapat menjelaskan tentang interaksi atau fenomena yang melibatkan baryonic model. Okey, so saya rasa setakat itu sahaja saya punya perkongsian, dan saya harap apa yang saya kongsikan ni dapat memberikan manfaat kepada tuan-puan. Apa-apa kelemahan daripada diri saya minta maaf lah banyak-banyak. Dan okey, kalau ada apa-apa soalan bolehlah bertanya. Terima kasih kepada Encik Zamir. Jadi seterusnya kita buka kepada apa-apa persoalan daripada rakan-rakan pensyarah. Boleh buka mic dan terus bertanya kepada Encik Zamir. Silakan. Kita buka kepada pensyarah. Kalau apa-apa ada pertanyaan atau persoalan, mungkin juga di luar daripada apa yang dibincang oleh Encik Zamir tadi, boleh kita dekat kalau saya baca kat sini dekat ruangan chat itu ada pertanyaan Encik. Okey, apa tu Higgs boson? Okey, Higgs boson ni adalah zarah yang menunjukkan kewujudan Higgs field. Okey, Higgs field ni dia punya peranan dia adalah bagi kita jisim. Okey, bagi kita
basically dia bagi zarah kita jisim lah. So bila zarah kita ada jisim, kita pada jisim lah. So interaksi kita dengan Higgs field menyebabkan adanya jisim kepada diri zarah, lepas tu seterusnya adanya jisim kepada diri kita. So Higgs boson ni adalah zarah kepada Higgs field tu lah. Macam saya cakap tadi, zarah-zarah yang ada standard model tu basically yang post carrier tu, yang boson tu gluon, boson zinc, photon tu semua adalah sebahagian daripada quantum field. Okay, quantum field. So quantum field ni bila dia excite, dia akan hasilkan zarah lah. Macam saya cakap, bila kita baling air, bila dalam air laut ataupun air tasik, kita baling batu, ada splash. Splash tu adalah zarah. So basically kalau macam case Higgs boson ni, kita ni ada Higgs field ni ada kat sekeliling kita. So ahli fizik dia nak membuktikan bahawa Higgs field ni wujud, dia cari Higgs boson ni. So basically Higgs boson ni, okay, kita dah jumpa Higgs boson, so maksudnya ada Higgs field. So bila ada Higgs field ni peranan dia bagi kita jisim lah basically. So objek yang berat, jisim dia adalah objek yang kuat interaksi dia dengan Higgs field tu sendiri. Itu saya punya penjelasan lah. Terima kasih. Ada juga kat situ dia tanya apa itu antineutrino and positron. Okey, saya jawab yang atas ni, kenapa foton tak ada mass. Okey, yang ni soalan ni saya tak tahulah kenapa foton tak ada mass. Tapi saya cuma boleh explain lah kalau kenapa, apa kesan dia kalau tak ada mass kan. Okey, saya boleh explain. Kenapa foton tak ada mass? Sebab foton dia tak berinteraksi dengan Higgs field. Okay, basically dia punya jawapan macam itulah. Foton, zarah cahaya dia tak ada jisim sebab cahaya dia tidak berinteraksi dengan Higgs field. So sebab tu dia tak ada mass. So apa peranan antineutrino dengan positron? Okay, dia punya peranan dia kita tak tahu lagi. So macam saya sebutlah, ada juga dalam standard model tu, ada zarah-zarah yang macam tau dengan muon tu, kita tak tahu apa peranan dia, kita tak tahu signifikan dia. So bila kita tak tahu signifikan dia, tapi kita jumpa benda tu. Okay, kita tahu benda tu wujud tapi kita masih tak tahu apa peranan dia, apa signifikan dia. Okay, contoh macam antineutrino dengan positron ni, kita tahu benda tu wujud dan kita pun dah kesan benda tu. Positron contohnya adalah dia anti partikel untuk elektron. Dia sama identiti, sama sifat tapi cuma berlainan cas. So kita masih tak tahu lagi apa peranan dia dalam penciptaan alam semesta ni, tapi kita tahu benda tu wujud. Gitu. Untuk saya sendiri, saya ada pernah dengar berkenaan dengan God particle tu. Boleh Cik Zamir boleh terangkan sikit berkenaan God particle Okay, dia macam ni God particle tu dia sebenarnya merujuk pada Higgs boson sebenarnya. Okay, dia datang munculnya idea God particle tu sebab dia punya masa Higgs boson tu ditemui, seorang ahli fizik nama dia Leon Lederman. Leon Lederman ni dia tulis buku. Okay, tulis buku. Tajuk asal buku tu The Goddamn Particle. Maksudnya dia nak merujuk Higgs boson ni, dia merujuk pada Higgs boson, The Goddamn Particle. Sebab Higgs boson ni dia memerlukan dia susah nak jumpa satu. Okay, dia susah nak jumpa, lepas tu dia menelan kos yang sangat tinggi. Sebab tu Leon Lederman kata, zarah ni susah gila nak jumpa. Basically macam tu lah kenapa dia tulis tajuk macam tu. Tapi editor buku dia macam, dia tak setuju dengan tajuk tu. So dia tukar jadi The God Particle lah. So itu dia punya kisah dia sebaliknya lah. Dia sebenarnya tak ada apa-apa maksud pun. Dia datang tu muncul tu sebab editor buku tu dia ubah tajuk buku Leon Lederman tu jadi The God Particle. Itu dia lah. Satu lagi Cik Zamir. Tadi Cik Zamir katakan macam setakat ni yang zarah kita yang paling, yang kata mungkin tak paling kecil sekali adalah elektron. Right? Elektron, quark, dan sebagainya kan. Jadi maksudnya kat sini untuk kita mencapai tadi theory of everything tadi, maksudnya tadi kalau Cik Zamir kata tadi, selepas katalah kita sudah tahu macam berkaitan dengan gravity force tadi kan. Jadi maksudnya dalam sekarang ni proses untuk mencari tu memang orang kata sedang berlangsung dan akan diteruskan, dan
setelah benda tu sudah dijumpai dan sudah dapat dijelaskan, uh, bagaimana boleh terangkan tak situasi kalau benda tu sudah dapat diketahui? Okey. Soalan ni sangat menarik ya. Sebab okey, contohnya lah kan. Okey, saya ambil situasi masa kurun ke-19 lah. Okey, kurun ke-19 dulu sebelum saintis jumpa dia, sebelum mereka bangunkan relativity dengan kuantum. Saintis dia dah ada apa orang kata? Dah ada aspirasi. Diorang dah menyangka lah. Diorang dah nyangka okey, dalam fizik ni kita dah jumpa macam-macam. Okey, kita dah dapat, maksudnya diorang dah boleh relatekan tau apa hubungan antara radiation dengan matter. Okey, maksudnya apa hubungan antara daya dengan matter. Diorang dah jumpa berdasarkan ilmu thermodynamics, berdasarkan Clerk Maxwell punya EM punya konsep. So daripada situ diorang dah boleh agaklah okey, kita dah jumpa segala-galanya lah tentang fizik ni kan. Maksudnya diorang dah boleh faham okey, alam semesta ni terdiri daripada atom. Okey, atom ni interaksi, radiation ni interaksi dengan matter, dia jadi macam ni, sekian kan. So pada saya kalau ikut situasi pada masa itu, sekiranya saintis dah jumpa the theory of everything, mereka mungkin ada perasaan macam tu. Okey, maksudnya mereka almost find the key of the maksudnya mereka dah jumpa kunci macam mana alam semesta ni berfungsi. Okey, maksudnya daripada cuba kita bayangkan daripada satu model itu saja kita dah faham segala-galanya tentang alam semesta dan macam mana alam semesta ni berfungsi. Tapi kita, macam saya cakap tadilah, saintis pun dia sedar, ahli fizik pun sedar. Bila kita jumpa graviton, itu adalah sesuatu yang sangat besar lah, dia punya pencapaian dia sangat-sangat besar. Saya jangka kalau macam kita jumpa tahun ni, misalnya kan, tahun 2022 mesti dapat Nobel. Confirm. Seperti mana yang masa kita jumpa gravitational wave tu kan. Gravitational wave tahun 2015 kita jumpa, kita detect. Tahun 2016 tu dapat Nobel sebab penemuan tu sangat signifikan sebab dia membuktikan kebenaran teori relativity. So bila kita jumpa graviton, kita dah lengkapkan model. Tapi saintis tahu model ni cuma menggambarkan dunia baryonik. Okey, maksudnya dunia kita ada dark matter. Dark matter ni kita tak tahu dark matter ni dia berbuat daripada apa. Okey, kita masih tak dapat nak detect. Okey, dark matter ni daripada apa? Kita tahu. Sedangkan dark matter ni 27% terdiri daripada alam semesta. Okey, baryonic matter ni tak sampai 10% pun. 6%, 5% je. Itu standard model yang cuma menggambarkan benda tu sahaja. Kita tak tahu lagi dark matter macam mana, dark energy macam mana. So perjalanan masih panjang lah. Itu saya punya pandangan lah. Okey, kita tunggu daripada yang lain-lain, kawan-kawan yang lain, pensyarah. Ada pertanyaan atau persoalan, boleh juga tulis dekat ruangan chat itu kalau mungkin tak nak terus bercakap. Selamat tengah hari. Nak tanya soalan boleh? Okey, silakan Jan. Tadi mengikut keterangan Encik Zamir, strong force tu dia punya interaction will get stronger linearly with distance kan. Semakin besar distance dia punya interaction akan jadi lebih kuat dan force akan jadi lebih kuat. So mengikut keterangan tu, kita pun tahu bahawa proton dengan neutrons mereka boleh bind together pun disebabkan oleh strong force juga. Then kalau ikut macam teori macam tu, force tu akan semakin kuat kalau distance dia bertambah. Kenapa nukleus yang mempunyai lebih banyak proton dan neutron akan jadi lebih unstable, padahal dia punya strong force akan jadi lebih kuat? Itu persoalan saya. Okey, dia dia ada jarak dia tahu sebenarnya. Sekejap saya tunjuk. Okey. Okey, saya tunjuk dekat slide ni. Okey, saya present.
Okay, kalau kita tengok dekat slide ni kan, strong force ni dia macam saya cakap tadi lah, bila dia makin jauh dia akan jadi makin kuat, tapi dia ada jarak dia. Okay, kalau kita tengok gravity dengan EM wave, jarak dia infinity. Maksudnya gravity ni, even kita duduk jauh daripada matahari sekalipun, kita masih ada sebenarnya gravity antara kita dengan matahari, ataupun gravity antara kita dengan kawan kita. Cuma dia punya dia tak cukup kuat. Okay, maksudnya gravity tak cukup kuat, tapi masih ada sebab dia punya range dia infinity. Weak force, macam weak force dia memang sangat-sangat kecil. Okay, sama juga dengan strong force. Okay, strong force ni bila kita makin tarik, so bila makin tarik tu dia punya force dia makin kuat. Tapi dia akan sampai, dia ada dia punya threshold dia. Okay, ada threshold dia. Bila dia sampai satu tahap, bila threshold tu dah lepas, maksudnya contohlah, saya pun tak pasti dia punya short range ni berapa untuk strong force, tapi bila sampai jarak dia dah tertentu, dia akan, strong force tu dah tak ada lah, maksudnya dia akan snap. Okay, macam getah lah kan, getah tu kita tak boleh nak tarik panjang-panjang, bila tarik panjang-panjang dia akan putus. Sama juga dengan strong force, bila dia putus, dia akan hasilkan tenaga yang kuat. Terus tenaga tu terhasil sebab putusnya range dekat strong force tu, dia punya jarak dia dah tu, dia hasilkan tenaga. So memang jarak dia kecil lah, lebih kurang macam weak force lah, tapi weak force ni lebih kecil lah berbanding dengan strong force. Itu penjelasan saya lah. Jadi kalau macam weak force tu, nama dia weak force, maksudnya master lagi strong force. Dia bukan merujuk kepada, adakah dia merujuk kepada tenaga yang kecil dia kan, tak ada kaitan kan? Dia strong force. Strong force, okay, weak force ni dia kecil sebab dua ciri lah. Satu sebab tenaga dia memang lemah. Lagi satu sebab jarak dia memang kecil. Okay, dia punya yang weak force tu lah. Tapi strong force ni, weak force ni kalau kita tarik dia punya interaksi dia tak akan hasilkan tenaga yang kuat macam strong force. Strong force ni kita panggil dia kuat sebab dia bind partikel tu sangat-sangat kuat. Tu sebab tu dia panggil strong force. Tapi untuk weak force ni dia punya ciri utama kenapa panggil weak force sebab short range satu, lagi satu dia tak ada ciri macam strong force. Okey, kalau kita tarik sebab weak force ni dia punya peranan dia bukan nak bind particle together. Dia punya peranan dia adalah untuk menukarkan flavor particle tu. Maksudnya dia tukar zar macam proton, dia tukar jadi neutron. So itu dia punya peranan dia. Peranan dia bukan nak untuk mengikat. So dia panggil weak force lah. Dia memang satu jarak dia sangat-sangat kecil, lagi satu dia tak ada kekuatan macam strong force. Memang lagi satu memang weak force ni memang lemah lah. Kalau kita macam saya tunjuk dekat slide tadi, saya dah tunjuk memang weak force ni memang sangat-sangat lemah. Masa kita jumpa partikel tu pun kita perlukan tenaga yang tinggi lah untuk detect kelemahan daya yang lemah tu. Okey, kita buka lagi kepada kawan-kawan kita pensyarah untuk bertanya. Masa ada lagi boleh. Okay, macam soalan kat chatting box ni, lepas jumpa graviton, adakah lagi unsur lain yang mungkin akan wujud? Adakah saintis akan berhenti untuk buat kajian? Okay, macam saya cakap tadi, saintis tak akan berhenti buat kajian sebab kita tahu, ya, saya positif kita akan jumpa unsur lain lagi sebab kita tak tahu lagi dark matter tu macam mana. Dan saya pun dah cakap awal tadi, setakat ini dalam standard model tu macam elektron, kuark tu semua itu adalah benda paling kecil. Tapi kita tak tahu, mungkin ada yang kecil lagi, kita tak sure. Okay, macam string theory misalnya kan, string theory adalah teori yang mana dalam kuark tu, dalam elektron tu sendiri ada string, tapi tak jumpa lagi kan. So basically kajian akan tetap diteruskan. Okay. Okey, kalau itu saya tanya ini luas sedikit daripada kita bincang ni. Cuma dari segi mungkin pendapat Cik Zamir sendiri yang tadi Cik Zamir ada cakap berkenaan dengan Nobel Prize kan, kalau jumpa mungkin graviton dan sebagainya. So secara realistik lah, kita macam kami pensyarah matrikulasi setiap tahun seluruh Malaysia hampir dalam 25,000 pelajar setiap kolej kita ada 14 buah kolej. So memang ada macam di KMBL sendiri ada kumpulan pelajar yang boleh dikatakan sebagai yang
yang agak yang pandai, yang genius dan sebagainya kan. Tapi kemana mereka ni? Sehingga kita sendiri, apatah lagi kalau kita nak target katalah untuk Nobel Prize dan sebagainya itu, kemana menghilangnya cerdik pandai kita ni untuk terutama dalam bidang berkaitan dengan yang kita Encik Zamir sedang lakukan sekarang ni. Apa pendapat Encik Zamir? Okey, ni pandangan saya lah. Pandangan saya, kita ramai cerdik pandai kat Malaysia ni. Cuma bagi saya problem kenapa kita tak dapat nak capai macam kat luar negara tu sebab sistem lah. Tapi saya tahu sistem ni benda yang rumit, benda yang complicated kan. Tapi basically saya boleh cakap benda sebab sistem pendidikan kita. Itu pandangan saya. Kalau kita tengok dekat kat luar negara sana, sistem pendidikan mereka, macam mana cara mereka conduct pelajar, macam mana kalau kita tengok pada research lah kan, macam mana dia orang buat research. Tapi dia kalau kita nak melibatkan, contoh kalau kita nak aim Nobel Prize, misalnya kalau kita nak aim untuk dapatkan penemuan ataupun teknologi yang penemuan saintifik yang bagus, bagi saya benda tu lebih kepada sistem dan lebih kepada teknologi lah. Kalau kita tengok kat luar negara sana, kita punya teknologi yang mesin yang bagus. Okey, contohnya macam Large Hadron Collider tu kan. Large Hadron Collider ni dekat Malaysia tak ada. Okey, yang ada cuma dekat Amerika Syarikat. Pemerintah Zara lah, pemerintah Zara kat Amerika Syarikat ada, kat China, dekat Eropah ada. Tapi kita tak ada kat sini. Kalau kita nak jumpa benda-benda macam tu, kita kena pergi luar negara. Kita kena ada mesin yang bagus. Itu daripada sudut teknologi dah. Lagi satu daripada sudut macam mana cara kita conduct akademik kita. Kalau kat Malaysia ni, okey, kalau kita tengok cerdik pandai kita ramai. Tapi bila diorang stay dekat Malaysia, mereka akan terikat dengan sistem akademik dekat Malaysia. Okey, sistem akademik dekat Malaysia ni macam dah pernah disebut lah banyak ahli akademik lain, sistem KPI lah. Okay, maybe tuan-puan biasa dengar mana pensyarah-pensyarah ataupun ahli akademik universiti, mereka selalu mengkritik sistem KPI dekat negara kita ni. Okay, KPI ni bagus. Pada saya baguslah. Ada setengah pensyarah pun cakap KPI ni bagus supaya kita buat kerja lah. Tak adalah kita sambil lewa apa semua kan. Tapi macam mana kita nak tentukan KPI kita tu? Okay, kalau kita tengok dekat Malaysia ni, universiti kat Malaysia ni, KPI kita setahun sampai 5-6 paper. Okay, apa kesan dia kalau bila setahun kita target 5-6 paper? Susah. Okay, kalau kita setahun kita nak target 5-6 paper, kita buat research bodoh-bodoh je lah. Kita buat kajian lebih kurang, asalkan dapat publish, dapat KPI, okey dah lepas. Okay, kalau kita tengok berita-berita dekat laporan-laporan media pun, mereka dah sebut KPI adalah punca kenapa kita publish paper yang low quality. Okay, sebab kita nak cepat, kita nak ada paper cepat, so kita hasilkan eksperimen lebih kurang, asalkan ada paper kita publish, okey dah paper, cukup 5-6 paper tak apalah, quality tak apa, yang penting cukup 5-6 paper dapat KPI. Itu antara problem kita lah, kenapa kita susah nak capai kemajuan saintifik seperti kat luar negara. Okey, saya tak belajar kat luar negara, tapi saya dapat tahu daripada pelajar-pelajar yang belajar kat luar negara, mereka kalau nak tamatkan PhD dengan master pun mereka tak diwajibkan untuk publish paper. Mereka buat kajian betul-betul. Maksudnya paper tu kita fikir kemudian, kita habiskan dulu kajian kita, okay, baru kita publish paper. Masalah kat Malaysia ni, kita tak fokus pada kajian. Kita tak aim pada kita punya peningkatan. Macam mana kita suka kajian tu adalah berdasarkan paper kan. Paper banyak masa kajian bagus. Itu pun tak semestinya lah. Itu antara sebab kenapa kita susah lah nak capai benda yang bagus seperti kat luar negara tu. Okay, mana-mana lagi kalau ada selalu pensyarah. Okay, saya rasa kita dah menghampiri penghujung. Sekarang ni dah hampir 12 suku. Kalau ada apa-apa tambahan daripada pensyarah. Okay, saya rasa kita boleh teruskan kepada acara penutup. Terus saya rasa hampir 12.30.
Okey, jadi daripada saya sendiri, untuk Encik Zamir sebagai mungkin nasihat ataupun pandanganlah sebagai pensyarah yang mengajar subjek fizik. Jadi mungkin akan melahirkan ramai lagi graduan fizik kat Malaysia ni. Apa yang Encik Zamir boleh mungkin boleh jelaskan ataupun boleh kongsilah sebagai peranan pensyarah sebagai seorang cikgu berkaitan dengan pengajaran fizik ni? Okey. Saya saya kongsilah apa yang pensyarah saya pernah beritahu masa saya buat diploma dulu. Dia ajar kami subjek calculus, pre-calculus lah masa tu diploma. Dia ajar kami pre-calculus. Dia pesan dekat kami, dia kata dia ajar matematik. Matematik ni memang ramai orang tak suka dan matematik ni antara sebab kenapa ramai student tak suka fizik. Okey. Dia pesan kepada saya apa tahu. Kita ni nak ajar budak, kita bagi dia minat dulu. Okey, nak bagi minat ni macam mana? Kita ajar benda senang-senang je. Okey, kita ajar benda senang-senang. Maksudnya bila kita ajar benda senang, kita bagi dia minat. Oh, senang je buat matematik ni kan. Itu benda yang pensyarah saya buat dulu. Dia tak bagi soalan susah-susah, tapi dia bagi soalan senang-senang supaya kita boleh faham, kita boleh minat. Masa dia mengajar dulu, kelas saya semua dapat A subjek pre-calculus. Even dapat A minus pun dah rasa kecewa gila lah. Memang dah rasa kecewa. At least kita target dapat A ataupun A plus kan. Dapat A minus pun dah rasa kecewa. Itu perasaan kami dululah masa belajar dengan dia dulu. Sebab itulah pesanan yang dia bagi pada saya dan saya sampaikanlah juga kepada orang-orang lain. Macam mana kita nak bagi budak ni minat fizik, macam mana nak bagi budak ni minat matematik. Kita bagi dia kita ajar dulu benda senang-senang. Jangan bagi dia orang takut. Okey, saya masa pengalaman saya masa degree dulu, saya tengok pensyarah masuk je terus explain. Okey, terus masuk contohnya subjek classical mechanics. Itu antara subjek paling susah lah. Masuk terus explain pasal matematik. Okey, gini. So kita jadi macam alamak. Mula-mula kita confuse dia ajar apa kan. Dia tak brief sikit apa pun kan. Lepas tu bila kita dah confuse kita jadi tak minat. Okey, masuk kelas je kita malas nak fokus sebab kita tak faham apa yang dah ajar kan. So kita kena nak bagi dia orang minat, jangan bagi dia orang takut. Jangan bagi dia orang takut. Ajar dia benda senang. So macam fizik ni bagi saya tahu fizik ni kalau kita buka putek pun banyak matematik, terlalu banyak matematik. So nak bagi minat, kita ajar dulu konsep teori. Okey, apa kepentingan? Contohnya thermodynamics. Okey, kita explain. Okay, thermodynamics ni apa kegunaan dia kepada dalam kehidupan harian kita? Apa yang kita boleh observe? Apa yang boleh kita perhatikan dalam kehidupan seharian kita melalui teori ni? Kita bagi diorang minat, kita bagi diorang brief sikit, bagi diorang slow-slow masuk, bagi diorang senang faham dulu. Diorang dah minat, okey, diorang dah faham, okey, baru kita masuk dalam konsep matematik dia yang rumit. Itu pandangan saya lah. Nak apa-apa pun, even ada seorang field medalist. Field medal ni adalah orang pingat yang diberikan kepada ahli matematik yang label dia sama dengan Nobel Prize. Kita tahu Nobel Prize ni dia tak ada anugerah untuk matematik. Tapi anugerah matematik paling tinggi adalah field medal. Okey, field medal ni pernah diberikan kepada seorang ahli matematik. Nama dia Maryam Mirzakhani. Maryam ni dia ahli matematik pertama perempuan yang terima field medal tu. Maryam ni dulu dia pelajar biasa, tapi masa dia belajar kat sekolah dulu, cikgu dia suka marah dia. Cikgu dia cakap dia tak pandai lah, dia takut-takutkan Maryam ni matematik ni susah dan sebagainya. Benda tu downkan dia lah. So dia tak excel dalam matematik. So bila tahun seterusnya dia jumpa cikgu yang bagi dorongan, bagi semangat pada dia. Okey, matematik ni senang je. Okey, kau ni pandai sebenarnya gini. So kita bagi semangat kat dia, kita tunjuk matematik ni senang. So lama-lama dia dapat improve lah diri dia sampai jadi ahli matematik yang sangat genius lah, yang sangat pandai sampai dia dapat terima field medal. Itu pandangan saya lah. Terima kasih Encik Zamir. Jadi macam satu soalan tu dia tanya nak tambah pelajar fizik kat pelajar sekolah untuk minat fizik macam mana Encik Zamir. Jadi saya rasa macam Encik Zamir terangkan tadi, ada dia punya kaedah dia dari segi keseronokan, okey, dan memang tidak dapat menafikan lah kalau yang seperti dinyatakan oleh Encik Zamir tadi, setengah-setengah masalah tu adalah datang daripada matematik. Ya. Right?
Jadi saya rasa masa sudah hampir kita tamat ada lagi. Oh, ada lagi sini-sini. Boleh tanya Encik Zamir, theory of everything adakah sama dengan theory of reality? Okey, relativity lah. Okey, basically Relativity, sorry. okey, teori relativity ni adalah sebahagian daripada theory of everything lah. Okey. Kalau macam saya tunjuk tadi dalam standard model tadi, kita tengok gravity tak ada. Okey, maksudnya standard model tu adalah berasaskan quantum mechanics. Okey, maksudnya setiap interaksi, setiap zarah tu adalah dapat dijelaskan menggunakan quantum mechanics. Tapi gravity dia tidak dapat dijelaskan menggunakan quantum mechanics dalam standard model. Dia cuma dapat dijelaskan menggunakan konsep relativity. So sekarang ni aim ataupun maklumat utama ahli fizik adalah nak gabungkan quantum mechanics daripada standard model dengan relativity. So basically dia orang nak gabungkan lah. Dia orang nak gabungkan gravity dengan dalam standard model dengan menggabungkan quantum mechanics dengan relativity. So basically theory of everything tak sama dengan teori relativity, tapi theory of relativity adalah sebahagian daripada theory of everything. Okay, macam mana kita nak masukkan, nak gabungkan quantum mechanics ni? So basically gabungan quantum mechanics dengan teori relativity menghasilkan theory of everything. So macam mana nak gabungkan tu, ada beberapa teori lah yang telah diproposkan. Macam saya cakap tadi, kita kena cek graviton, itu salah satu usaha, cek graviton iaitu zarah gravity, ataupun kita cari string. Dalam teori string teori tu kalau nak buktikan benda tu betul, kita kena dapatkan cari string yang ada dalam zarah tu. Itu dia punya konsep dia lah. Okey, satu lagi untuk para pensyarah, Cik Zamir ni dia adalah penulis buku Penulis buku. Kalau tuan-puan pergi dekat Shopee tu, saya rasa apa dia punya ni Encik Zamir The Patriot Publishing. Patriot Publishing. Ya, banyak buku-buku Encik Zamir tu ada kat sana, dan memanglah antara kelebihan apa yang ditulis oleh Encik Zamir ni berkaitan dengan fizik tu, dia menggunakan kaedah atau pendekatan yang senang. Maksudnya mungkin kita yang kita dah ada background fizik, untuk mereka-mereka yang tak ada background fizik pun memang seronok. Pelajar saya sendiri pun antara follower Encik Zamir sendiri. Jadi seperti yang saya tekan tadi, bagi saya satu fenomena yang barulah bagaimana apa yang dilakukan oleh Encik Zamir ni untuk nak attract pelajar-pelajar yang mana ialah fizik tu sendiri orang kata yang dia punya bila dah seronok tu kan, tu yang menyebabkan kalau kita sendiri sebagai pensyarah itu dari segi bila nak sampaikan konten tu senang saja kan, daripada pelajar tu menunggu saja dalam kelas dengar saja fizik, dengan susahnya dengan matematiknya dan sebagainya. Jadi saya rasa okey. Jadi saya rasa boleh kita terus kepada sesi penutup Jadi tuan-puan sekalian, nampaknya majlis kita telah sampai ke penghujungnya. Syabas semua atas kesabaran dan perhatian yang diberikan sepanjang sesi webinar yang diadakan. Mudah-mudahan ada sesuatu yang telah pun kita perolehi pada program pada hari ini. Sebelum bersurai, saya mewakili Jawatan Kuasa Bengkel merakam ucapan terima kasih kepada semua peserta bengkel, penceramah Encik Zamir, untuk webinar peningkatan profesionalisme unit fizik fasa 1, dan semua pihak yang terlibat memastikan pengajaran bengkel ini berjalan dengan lancar pada hari ini. Sekali lagi mohon maaf dari saya andai terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis sebentar tadi. Sesungguhnya yang terbaik itu datang daripada Allah SWT, yang kekurangan itu daripada kelemahan saya. Sekian Encik Zamir, ada apa-apa sebelum kita habis? Okey, saya nak merakamkan terima kasih kepada Kolej Matrikulasi Labuan kerana sudi menjemput saya. Saya harap perkongsian saya ni dapat bagi manfaat kepada pensyarah-pensyarah di kolej, dan apa-apa kekurangan tu saya minta maaf banyak-banyaklah. Itu daripada saya. Saya harap pensyarah-pensyarah dekat KML dapatlah suburkan minat kepada pelajar-pelajar, terutamanya dalam bidang fizik ni lah. Okey, itu saja. Terima kasih. Okay, untuk pengetahuan Encik Zamir, insyaAllah kita akan
Mungkin kalau berkesempatan kita akan buat sesi kedua nanti itu kita rancang bersama dengan pelajar. Mungkin pada masa itu kita boleh jemput sekali lagi Encik Zamir bagaimana nak orang kata nak memberi satu perkongsian berkenaan dengan apa yang berkaitan dengan fizik ni, tapi dia punya audience dia pelajar. InsyaAllah kita akan aturkan satu masa nanti. Boleh kan Encik Zamir? Boleh insya-Allah boleh. Okay, terima kasih. Jadi saya rasa sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi dan terima kasih. Terima kasih semua.